Tengok cahaya mengikut pengertian Imam Al-Ghazali. Kata guru saya dulu, saya pun tak kaji apa yang dia kata, cuma sampaikanlah. Dia kata perkataan guru, kita sebut guru, daripada bahasa Sanskrit. Gu tu maksud dia gelap, ru tu maksud dia cerah. Jadi bila kita panggil satu-satu orang tu guru, maksud dia daripada gelap dia bawa kepada cerah. Tu guru, kata dia. Saya pun tak kaji, cuma ingat dia cakap. Dia kata guru ni maksud dia, gu tu gelap, ru tu cahaya. Daripada gelap dia bawa kepada cahaya. Guru, betul kan? Tugas guru kan, dia mencerahkan. Apakah pengertian nur? Kata Imam Al-Ghazali, nur ataupun cahaya ni ada 3 tempat pengertian. Yang pertama, bila sebut cahaya adalah sebagaimana yang rata-rata orang faham. Yang kedua, bila sebut cahaya, sebahagian orang je faham. Yang ketiga, bila sebut cahaya, segelintir orang saja faham. Jadi beza. Satu jenis cahaya ni kalau kita cerita, semua orang faham itu. Jenis cahaya kedua, bila kita cerita, sebahagian orang dia faham, oh yang ni cahaya. Dan jenis satu lagi, sikit je orang, beberapa orang saja yang faham cahaya. Kita nak hurai. Apakah huraian 3 tempat pengertian tadi? Dia tanya, apa yang ada cahaya? Apa yang ada cahaya boleh suluh? Yang menampakkan. Yang pertama, pada kebanyakan orang, cahaya ialah fenomena ataupun kejadian. Maksud dia terang. Kalau tanya cahaya, yang kamu faham cahaya ni apa benda? Cahaya tu terang. Tu kebanyakan orang akan jawab macam tu. Terang ni dia ada 3 jenis benda. Yang pertama, benda-benda yang tak boleh bercahaya dan dia tak boleh suluh orang lain. Contoh dia batu. Kalau kita letak dalam gua, tak nampak. Tubuh badan kita, kalau kita duduk dalam gua, tak nampak. Meja, tubuh dalam gua dalam gelap, tak nampak. Yang tu bukan cahaya. Yang kedua pula, api yang belum menyala. Api tu kita tak cucuh lagi, tapi kita tahu dia ada cahaya, cuma tak kena lagi. Dia tak boleh suluh yang lain, tapi dia mampu bercahaya sendiri. Jenis ketiga, benda yang dia memang bercahaya dan dia boleh suluh yang lain. Contoh dia matahari, bulan. Walaupun bulan pinjam cahaya matahari, tapi bulan tu bercahaya dan dia boleh suluh benda lain. Ataupun lampu, dia bercahaya, dia suluh yang lain, walaupun dia pinjam kuasa bateri, kuasa elektrik. Ataupun api, dia bercahaya, dia boleh suluh yang lain. Jadi cahaya jenis pertama ni tadi, yang kita kata terang ni tadi, melibatkan benda-benda tu lah, iaitu matahari, bulan, lampu, lilin, api, yang tu. Jenis yang kedua, pada sebahagian orang, cahaya itu ialah cahaya mata, cahaya penglihatan, cahaya memandang atau kebolehan melihat. Jenis pertama tadi, kalau kita tanya cahaya ni apa benda, cahaya ni terang. Yang tu ramai orang jawab. Kita tanya yang jenis kedua pula, cahaya ni apa benda? Cahaya yang sebenarnya ialah cahaya mata, kebolehan melihat. Hujah dia, kalau mata kita tak boleh melihat, apa cahaya pun tak ada guna. Buta, apa cahaya pun tak ada guna. Matahari itu duduk sebelah kita pun tak ada guna apa, tak boleh nampak. Jadi dia kata, yang sebenar-benar bercahaya bukan matahari, bukan bulan, bukan keliling kita. Yang sebenar-benar bercahaya, mata. Mata kita ni yang nampak. Dia menampakkan yang lain kan, menampak. Jenis yang ketiga pula, kita tanya, apa benda cahaya ni? Jenis ketiga ni lagi dalam. Sebab itu sikit je orang yang cerita macam tu. Dia kata yang terang ni memang cahaya dah, tapi belum cahaya kuat lagi. Yang kedua mata. Memanglah bila cahaya mata ni suluh, baru nampak cahaya yang terang ni, tapi belum cahaya lagi tu. Cahaya yang sebenar ialah roh akal, mata hati, bukan mata kepala. Sebab apa? Kalau ada mata pun tapi dia tu dah mati, dia tak boleh nampak. Cahaya terang benderang, matahari duduk di sebelah, mata tu buka luas, tapi dia dah mati. Dia tak ada akal, dia tak ada dah, dia tak boleh nampak.
Jadi dia kata cahaya yang sebenar ialah mata hati. Sekali kita tengok antara mata kepala dengan mata hati, kenapa mata hati ni lebih layak dipanggil cahaya? Ini yang berkait dengan pelajaran kita. Mata hati inilah akal. Mata hati itu akal. Jadi kalau kita tanya kepada manusia, cahaya ni apa benda? Rata-rata orang akan jawab, cahaya ni terang. Jenis kedua sikit orang jawab, cahaya ni sebenarnya pandangan mata. Jenis yang paling sikit lagi, cahaya ni sebenarnya akal kita. Kita punya mata hati, bukan mata kepala, mata hati kita. Yang tu sebenar cahaya. Kenapa mata hati lebih layak dipanggil cahaya berbanding dengan mata? Itu perbandingan di bawah. Yang pertama, mata kepala ni mata ni lah, tidak boleh menyaksikan dirinya sendiri. Tetapi mata akal, mata hati ni akal, boleh menyaksikan dirinya sendiri. Contoh kalau mata kepala kita ni, dia nak tengok diri dia sendiri pun tak boleh. Tapi kalau mata hati, dia boleh fikir, kenapa lah orang lain pun bisa dapat aku ni tak gagal. Sebab aku ni malas kot. Maksud dia menyaksikan diri dia sendiri. Dia tengok diri dia sendiri, kenapa lah aku jadi macam ni, hidup susah ni. Ada yang tak kena ni. Dia menyaksikan diri dia sendiri. Kelebihan mata hati. Jadi mata hati ni lebih layak dipanggil cahaya. Sebab yang kedua, mata kepala tidak mampu melihat sesuatu yang sangat dekat. Contoh dia tulisan, kita ambil, kita rubuh depan kau, tak boleh baca langsung ke apa benda, sebab rapat sangat. Ataupun sesuatu yang sangat jauh. Contoh dia stesen angkasa lepas, yang mana angkasawan pergi duduk di sana, boleh duduk berhari-hari, yang keliling planet bumi. Tak boleh nampak sebab tinggi sangat. Ataupun apa yang berlaku di Taiping sekarang, tak boleh nampak, jauh sangat. Tapi kalau mata hati dia boleh nampak. Ni Abang Musa dah cerita tu kan. Dia boleh nampak sampai ke langit tu. Mata hati. Jadi mana yang lebih cahaya? Mata kita ni nampak benda depan-depan ni je. Yang mata hati dia boleh nampak jauh tu. Yang tu lebih layak dipanggil cahaya. Sebab yang ketiga, mata kepala tidak boleh melihat sesuatu yang di belakang dinding, tetapi mata hati ataupun akal boleh. Contoh paling mudah, sungai kat tepi surau kita ni. Kalau kita guna mata kepala kita tak nampak. Kita kena bangun tengok ke tingkap ke pintu, tu pun tak nampak sebab dia ke bawah. Tapi kalau mata hati sekarang cuba tengok dengan mata hati sungai tu, nampak? Masing-masing boleh nampak. Nampak sungai tu. Tu hebat mata hati tadi. Jadi mata hati lebih layak dipanggil cahaya. Yang keempat, mata kepala hanya melihat luaran, tetapi mata hati boleh tengok tembus sampai ke dalam. Contoh dia buah durian. Kalau tengok letak di depan kita nampak duri-duri tu, tapi mata hati kita dah nampak dalam lah. Ni kuning ke busuk ke apa ni, tapi nampak dah ulas-ulas tu boleh nampak. Jadi mata hati lebih layak dipanggil cahaya. Sebab yang kelima, mata kepala hanya dapat mengesan sesuatu yang boleh dilihat, tetapi mata akal boleh melihat lebih lagi, termasuklah bau, bunyi, rasa, perasaan dan sebagainya. Mata dekat kepala kita ni dia boleh tengok je lah. Dia tak boleh bezakan bau. Bau wangi, bau busuk dia tak boleh beza. Bau kek dengan bau mentega, dengan bau aiskrim dia tak boleh beza. Lagi satu bunyi. Bunyi kuat, bunyi bising, bunyi ungkar, bunyi riang-riang, mata kita tak boleh nak tafsir. Tapi mata hati kita boleh tafsir. Kita dengar, ni bunyi sekian-sekian ni. Jadi mata hati lebih layak dipanggil cahaya berbanding mata kepala. Yang keenam, mata kepala hanya mampu melihat benda-benda yang terhad. Apa yang nampak di depan ni lah, yang tu lah. Belakang pun tak nampak lah. Tapi kalau mata hati ni, dia boleh nampak belakang sana. Walaupun mungkin tak tepat, tapi dia nampak belakang ni, apa benda ada. Mata kepala nampak depan ni lah. Dia terhad. Yang ketujuh, mata kepala melihat sesuatu yang bukan sebenarnya. Contohnya, kita tengok bulan. Kita kata, alah kecilnya bulan tu. Kecil je. Mata hati, mata kepala kata kecilnya bulan tu. Ataupun tengok bukit, alah kecilnya bukit tu. Tapi mata hati kita, dah bukit tu sangat besar, bulan tu sangat besar.
Mata kita ni dia tipu kita. Tapi kalau mata hati dia betul balik. Dah bulan tu besar tu, kalau kamu duduk sebelah bulan tu tak nampak kamu. Besarnya bulan tu.